Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Mazaim bin Muhammad Rizal. Nama matrik saya ialah E202510347731. Hari ini saya akan menerangkan tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh pesakit diabetes jenis 2. For latar belakang diabetes jenis 2 ni ialah Diabetes jenis 2 ini adalah merupakan penyakit metabolik kronik yang dicirikan oleh rintangan insulin dan gangguan rembesan insulin daripada pankreas. Menurut World Health Organization, prevalence diabetes meningkat secara global akibat perubahan gaya hidup sedentari, pemakanan tinggi kalori dan peningkatan kadar obesiti. Di Malaysia, isu ini turut menjadi masalah kesihatan awam yang signifikan. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh penyakit diabetes jenis 2 ni ialah antaranya kita boleh masuk ke gym. Sebentar lagi kita akan menunjukkan cara-cara melakukan bench press, shoulder press, squat, bend over row dan juga plank. Jangan dilupakan juga sebelum melakukan aktiviti-aktiviti gym ini, kita perlu melakukan fasa pemanasan seperti berjalan perlahan selama 5 minit ataupun dynamic stretching selama 5 minit. Yang pertama sekali ialah bench press. Bench press dilakukan dengan berbaring di atas bangku rata, pegang barbel dengan kedua-dua tangan sedikit lebih lebar daripada bahu, turunkan bawah secara perlahan ke paras dada, kemudian tolak ke atas hingga lengan hampir lurus. Latihan ini menggunakan otot dada, pectoralis major, bahu, deltoid dan juga tricep. Ia membantu menguatkan bahagian atas badan serta meningkatkan penggunaan glukosa, sekaligus membantu menurunkan paras gula dalam darah dan menyokong kesihatan jantung. Yang kedua ialah shoulder press. Shoulder press dilakukan sama ada secara duduk ataupun secara berdiri. Pegang dumbbell ataupun barbel di paras bahu, kemudian tolak beban ke atas hingga lengan menjadi lurus di atas kepala sebelum menurunkannya semula secara perlahan. Latihan ini melibatkan otot bahu, deltoid dan tricep. Ia membantu meningkatkan kekuatan bahu dan memperbaiki postur badan serta meningkatkan kesensitiviti insulin. Yang seterusnya ialah squat. Squat dilakukan dengan berdiri tegak dan kaki dibuka seluas bahu. Turunkan badan seperti posisi duduk dengan menolak pinggul ke belakang dan pastikan lutut tidak melepasi jari kaki. Kemudian naik semula ke posisi berdiri. Squat melibatkan otot kaki dan punggung seperti quadricep, hamstring dan gluteus. Latihan ini sangat berkesan untuk menggunakan tenaga yang banyak, membantu menurunkan paras gula dalam darah, membina otot dan mengurangkan berat badan. Selain itu ialah bend over row. Bend over row dilakukan dengan membungkukkan badan ke hadapan kira-kira 45 darjah sambil memegang dumbbell ataupun barbel. Tarik beban ke arah perut dan turunkan semula secara terkawal. Latihan ini menggunakan otot belakang seperti latissimus dorsi serta otot lengan seperti bicep. Ia membantu membaiki postur, menguatkan belakang dan meningkatkan penggunaan tenaga untuk kawalan gula dalam darah. Seterusnya ialah plank. Plank dilakukan dalam posisi seperti push-up tetapi bertumpu pada lengan bawah. Pastikan badan lurus dari kepala hingga kaki dan tahan posisi tersebut selama 20 hingga 30 saat ataupun mengikut kemampuan. Plank melibatkan otot teras seperti abdominals, obliques dan lower back. Ia membantu meningkatkan kestabilan badan, menyokong postur serta membantu kawalan gula melalui penggunaan tenaga secara berterusan. Akhir sekali ialah berbasikal statik sebagai fasa cooling down, dilakukan dengan mengayuh secara perlahan selama 5 hingga 10 minit. Aktiviti ini melibatkan otot kaki seperti quadricep, hamstring dan betis, calf. Ia membantu menurunkan kadar degupan jantung secara beransur-ansur, melancarkan peredaran darah serta menstabilkan paras gula dalam darah selepas latihan. Kesimpulannya, setiap latihan bukan sahaja menyiasatkan kumpulan otot tertentu, malah memberi manfaat besar kepada pesakit diabetes jenis 2 dalam mengawal gula dalam darah, meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki kesihatan keseluruhan. Kita sudah pun melihat cara-cara melakukan bench press, shoulder press, squat, bend over row dan juga plank yang betul. Kita akan teruskan kepada minggu ke-5 sampai minggu ke-8 ialah minggu untuk progresif. Kita boleh menggunakan aktiviti yang sama tetapi kita menambahkan intensity seperti daripada 50% for week 1 sampai week 4
So kita boleh menambahkan kepada 70% intensity kepada week ke-5 sampai week ke-8. So for kesimpulannya, program latihan 8 minggu yang dirancang untuk pesakit diabetes jenis 2 ini menekankan gabungan latihan kekuatan dan aerobik berdasarkan prinsip FIT VP dan progresif. Latihan kekuatan memainkan peranan utama dalam meningkatkan sensitiviti insulin melalui peningkatan jisim otot, manakala latihan aerobik membantu mengawal berat badan dan meningkatkan kesihatan kardiovaskular. Dengan pemantauan keselamatan yang rapi serta pendekatan yang progresif, program ini berpotensi meningkatkan kawalan glisemik, mengurangkan risiko komplikasi dan memperbaiki kualiti hidup pesakit diabetes jenis 2 secara menyeluruh. Okay, bye. Itu saja daripada saya. So, selamat Hari Raya. So, bye.